Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat kembali ke part 4 chapter 1 kita. Okey, sekarang kita akan tengok hubungan di antara speed, flow dan density. Okey, kita tengok kat sini ya. Flow. Unit flow apa? Unit flow adalah vehicle per hour, isn't it? Okay, what is speed? Speed kilometer per hour. And then what is density? Density is vehicle per kilometer. So flow equal to speed multiply by density, ataupun lebih mudah orang panggil Q sama dengan UK. Okay, kita skip yang ini dulu, kita tengok, nanti kita tengok yang ini apa dalam rajah-rajah apa berikutnya. Kita tengok hubungan yang pertama, itu hubungan speed density relationship. Okay, so kalau kita tengok, kalau normally kita cuba bayangkan kita seorang-seorang atas jalan. Kita seorang-seorang atas jalan, kita boleh bawa kenderaan pada kelajuan yang kita rasa selamat. Itu dipanggil UF. UF ni berlaku atau free flow speed dipanggil UF ni, free flow speed berlaku apabila density almost kosong, tak ada orang, kita seorang-seorang atas jalan tu. Lepas tu apabila orang semakin ramai, orang semakin ramai, apa jadi? Kita punya density akan bertambah, betul tak? Bilangan kenderaan per kilometer akan bertambah. Dan kelajuan kita juga akan berkurang kerana kita tak boleh nak bebas macam tadi, dah ada orang di atas jalan dan sebagainya. Dia akan sampai ke satu titik di mana alirannya smooth, cantik je. Okey, dia mengalir secara cantik. Okey, apa semua mengikut tanpa jam. Okey, itu dipanggil Qmax kat sini, kat tengah-tengah ni. Maximum flow ataupun dikenali sebagai kapasiti bagi fasiliti tersebut. Okey. Qmax berlaku pada separuh UF, separuh kj. What is UF? UF adalah free flow speed tadi yang bebas laju kita bawa tadi tu. Okey. Kj, what is kj? Kj adalah, kita akan tengok turun bawah ni. Kj adalah apabila kenderaan penuh sesak di atas jalan, tak bergerak, jam terus. Okey. Jam itu kj. Okey. Okey, jadi kita continue tadi. Lepas tu, apa yang terjadi? Speed kita semakin berkurang. Speed kita semakin berkurang, density semakin bertambah, kereta semakin bertambah atas jalan tu. Okey. Kereta banyak masuk, end up sampai jadi KJ, jadi macam parking lot, tak bergerak. Semua kereta duduk pegun di atas jalan. Sebab apa? Sebab tak boleh bergerak. At that moment, itulah bilangan kenderaan paling banyak di atas jalan, KJ. Okey. Dan pada masa tersebut, U kita adalah kosong, kenderaan tak bergerak langsung. Okey. Itu KJ. Jadi kalau kita tengok daripada atas ni, mula kita seorang-seorang, lepas tu kenderaan semakin banyak, terus bertambah sampai terlampau banyak sampai tak bergerak langsung. Okey. Jadi speed kita berkurang, tetapi density bertambah sampai ke satu tahap kita dapat KJ. Okey. Kalau kita tengok mathematical relationship pula kat sini. Kalau sebenarnya dia hubungan di antara UF dengan KJ ni bukan linear. Dia mungkin bentuk dia macam ni, asymptote sikit macam ni. Okey, tetapi untuk memudahkan kita untuk tahap setakat apa degree kita assume dia linear saja. Okey, kita assume dia linear. Okey, sebab data yang untuk kajian kita dapat kat tengah ni saja, kita jangan dapat kat ujung ni dan jangan dapat kat sini. Okey. So kalau kita tengok kat sini, ini UF, ini KJ, apakah kecurunan dia? Kecurunan dia adalah UF bahagi KJ, betul? UF bahagi KJ itu kecurunan. Dan kenapa negatif? Sebab dia menurun macam ni. Okey, dia negatif. Jadi rumus dia adalah kalau kita bubuh pada K kosong, U sama dengan UF, betul? Okey. Dan pada U kosong, okey, K sama dengan KJ. Okey. Jadi rumus ini adalah U sama dengan UF minus UF per KJK. Ataupun kalau kita tengok dari bawah pula, K equal to KJ minus KJ per UF U. Okey, kita boleh terbalikkan rumus ini. Okey, itu hubungan di antara speed dan density. Okey, sekarang kita tengok hubungan yang kedua pula, iaitu hubungan flow dengan density. Ingat tadi Q sama dengan UK, betul? Okey, Q sama dengan U iaitu UF tolak UF per KJ kali dengan K. Jadi Q sama dengan UFK minus UF per KJ K square. Okey. Bila kita nampak
square ni maksudnya kita akan dapati bentuk dia adalah parabolik. Okey. So kita tengok pula rajah ni macam mana kita nak explain dia. Okey. Ini pada density kosong. Pada density kosong tak ada kereta. Bila tak ada kereta, flow pun tak ada. Betul? Lepas tu kereta bertambah. Bila kereta bertambah, density bertambah. Tetapi pada bahagian ini, kereta tak banyak atas tu. Okey. Density bertambah dan flow pun bertambah. Apa itu flow? Flow adalah bilangan kenderaan yang bergerak melintasi di depan kita. Okey. Itu flow. Jadi flow bertambah sampai ke satu tahap. Ingat tadi tahap mana ni? Ni kat tengah ni. Okey. Tahap kat tengah tu itu adalah Q maximum ataupun capacity. Dia berlaku pada KJ per 2 ataupun dikenali sebagai K critical dan dia berlaku pada UF per 2 iaitu free flow speed per 2. Okey. Itu point maksimum. Jadi pada keadaan ini kenderaan bergerak secara smooth, teratur. Jadi di sebelah sini stabil. Okey, begitu juga di sebelah sini. Di sebelah sini adalah aliran stabil. Di sebelah sini aliran sesak. Di sini aliran stabil. Okey, kita tengok pula apa yang jadi ujung sini. Okey. Ujung sini, apa yang terjadi? Kenderaan makin masuk, K bertambah, betul? Kenderaan makin masuk, tetapi kenderaan tak boleh nak masuk macam tadi dah sebab dia hanya mengisi kekosongan yang ada dalam tu. Okey, kenderaan masuk, tetapi kadar kemasukan dia, kadar kemasukan ni adalah flow. Ingat apa dia flow? Flow adalah bilangan kenderaan yang melintas di depan kita. Katalah jalan depan tu dah hampir jam. Jalan depan hampir jam, kenderaan yang masuk kat kita ni dah tak banyak dah. Kalau ada kosong boleh masuk. Dia masuk. Okey. Lepas tu sampai ke satu tahap di mana kereta belah depan sana semua dah jam. Kereta depan sana semua dah jam. Jadi apa? Jadi kereta ada di depan kita tapi tak boleh masuk. Bila kereta tak boleh masuk, flow dia kosong. Tetapi kereta penuh atas jalan. Kereta penuh atas jalan itu adalah KJ. Ini kes yang berlaku ni. U kosong, Q kosong, K adalah pada KJ. Maksudnya tak ada aliran, maksudnya kereta tak ada masuk dalam tu. Okey, kereta tak bergerak, maksudnya U kosong, tapi kereta penuh di atas jalan. Okey, ini KJ. Jadi sama juga kita ada bahagian stabil dan bahagian yang sesak dalam kes ini. Okey, so ini rumus dia. Kita tengok pula hubungan yang ketiga, speed flow relationship, hubungan di antara laju dengan aliran. Okey, sama juga laju mula start dengan UF tadi, tak ada orang, lepas tu jadi bila tak ada orang, and then orang semakin ramai, laju kita semakin kurang sampai kita reach Q maximum kat sini. Ingat Q maximum berlaku pada UF per 2 dan pada KJ per 2. Okey, Q maximum kat sini. Lepas tu kita pergi ke bahagian ini. Ni bahagian sebelah sini. Bahagian sebelah sini di mana kenderaan bertambah tetapi flow dia berkurangan. Okey. Jadi K bertambah di sini tetapi Q berkurangan. Okey. K bertambah, Q berkurangan. Dan dalam masa yang sama juga speed kita berkurangan. Kenapa? Sebab kita hanya boleh masuk, boleh bergerak kalau kenderaan di depan bergerak sahaja. Okey, jadi dia turun sampailah ke point ini di mana speed kosong, Q kosong. K adalah ini. KJ ini. Jam maksudnya pada masa ini kenderaan penuh sesak di atas jalan. Okey, kita tengok balik. Q sama dengan U kali K. Okey, iaitu kalau kita bubuh K kat sini adalah kita kata tadi Q sama dengan UK. U sama dengan UF, tolak UF per KJ K ataupun K sama dengan KJ tolak KJ per UF U. Okey, KJ tolak KJ per UF U. Kali dengan U jadi KJ U tolak KJ per UF U square. Again kita dapat parabolik kat sini. Okay, kita dapat parabolik kat situ. Okay, now let's put all these three relationship together. Kalau sekali tengok perasan tak benda ni apa? Kita dah buat dulu kan? Kita pernah buat dalam technical drawing ataupun engineering drawing. Tak tahulah masa saya mengajar engineering drawing dulu, saya mengajar benda ni. Okay, kalau kita tengok ini apa? Kita panggil ini pandangan plan ataupun pandangan atas. Okey, kita melihat daripada atas. Jadi kita dapat U sama dengan UF
tolak UF per KJ K square. Yang ini. Okey, kita tengok pandangan sisi kat sini pula. Kita tengok pandangan sisi kat sini, kita akan dapati, oh, benda ni sebenarnya adalah parabola. So, kita dapat UF kat sini, KJ kat sini. Okey, so kita dapat hubungan di antara Q dan K. Okey, kita tengok dari sini pula. Dari sini kita dapati, okey, ini UF, okey, ini KJ. Okey, kita dapat hubungan antara U dan Q yang saya tunjuk tadi. Perasan ini dan ini. Kita bubuh sekali semua dalam satu ni. Bagaimana kita dapat yang ni? Ingat kita gunakan 45 degree, kita flip this thing here. Okey. Dan kalau kita tengok balik ke semua, dia akan mewakili tempat yang sama. Ini adalah stable flow ataupun uncongested flow. Ini uncongested flow, dia flip kat sini. Ini pergi sini, uncongested flow. Ini apa? Ini congested, pergi ke sini congested, dia flip ke sini pun dia jadi congested. Saya rasa rajah ini lebih mudah untuk kita nak faham hubungan di antara Q, U dan K. Okey, ini hubungan antara Q, U dan K. Ingat, Q sama dengan U kali K, U sama dengan UF tolak UF per KJ K square, or K sama dengan KJ tolak KJ per UF U square. Lepas tu Q sama dengan UK. So Q sama dengan UFK tolak UF per KJ K square. Ataupun Q sama dengan KJU tolak KJ per UF U square. Okay. So kita berhenti kat situ dulu tentang hubungan ni. Nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan berkaitan dengan Q, U dan K. Jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.